Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pembentangan kami pada hari ini. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan bab 6 iaitu Perlembagaan Persekutuan sebagai Tapak Integrasi dan Wahana Etika dan Peradaban. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Sarniza binti Jaafar, Siti Nurdiana binti Narudin, Anis Famiza binti Jeffrey, Fatimah binti Run, Karina Carey Jonathan, dan Norizati binti Jainuddin. Antara subtopik-subtopik yang akan dibincangkan sebentar lagi ialah sejarah, definisi dan konsep perlembagaan, perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi, konsep keperluan dan penghayatan tapak integrasi, 3 tahap tapak integrasi iaitu makro, meso dan juga mikro, serta perlembagaan persekutuan. Seterusnya kita akan beralih kepada sinopsis untuk bab ini iaitu tapak integrasi yang merupakan sebuah ruang yang abstrak dan nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat termasuklah kelompok etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar untuk mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini wujud pada peringkat makro, pertengahan atau juga dikenali sebagai meso dan juga mikro. Hampir semua masyarakat di dunia menjadikan perlembagaan, sama ada yang bertulis ataupun tidak, sebagai wahana untuk mengurus dan menghayati kemajmukan etika dan peradaban. Bagi Malaysia, Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sepadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Sifat Perlembagaan Persekutuan secara simboliknya dikenali sebagai kontrak sosial kerana terkandung di dalamnya pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak di dalam masyarakat kita. Walaupun begitu, Perlembagaan Persekutuan sering ditafsir oleh pelbagai pihak mengikut kefahaman dan kepentingan masing-masing sehingga mendatangkan cabaran, perbezaan serta percanggahan. Namun begitu, walau sering bertikam lidah, masyarakat Malaysia tidak pernah berperang. Bahkan setelah lebih 60 tahun perlembagaan itu wujud, masyarakat Malaysia sentiasa aman dan makmur. Setelah mengikuti perbincangan kami pada hari ini, pelajar-pelajar dapat menjelaskan konsep tapak integrasi dalam kehidupan bermasyarakat, menjelaskan latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi utama negara, menganalisis perkara-perkara asas dalam Perlembagaan Persekutuan dengan memberi perhatian kepada aspek tapak integrasi, menghuraikan definisi dan konsep perlembagaan sebagai asas etika dan peradaban di Malaysia, menganalisis isu semasa berkaitan Perlembagaan Persekutuan dan menjelaskan prinsip-prinsip Piagam Madinah. Baiklah, saya akan mulakan dengan menerangkan konsep tapak integrasi. Tapak integrasi berfungsi sebagai wahana sosial di mana wahana bermaksud saluran atau perantaraan. Dalam arti kata lain, tapak integrasi merupakan sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan secara aman dan harmonis tanpa keganasan. Ada yang wujud di peringkat makro, pertengahan, dan mikro. Seterusnya, terdapat 6 ciri-ciri integrasi. Antaranya, seperti yang saya telah nyatakan, yang mestilah wujud sebagai ruang sosial, abstrak dan nyata. Ia juga merupakan satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Proses pertemuannya pula berasaskan prinsip tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Di samping itu, ada tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak. Dan ada juga yang berjaya, ada yang tidak. Ciri-ciri yang terakhir adalah usaha yang dibuat dalam membina tapak integrasi, diteruskan dan dimajukan ke arah penyatu paduan masyarakat negara. Terdapat 3 platform integrasi yang aktif. Yang pertama adalah makro, yaitu konsep atas ke bawah. Sebagai contoh, Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan menggariskan pasak negara, yaitu kedudukan Raja Berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputra Sabah dan Sarawak. Perkara 153 mengatakan bahawa Raja Berperlembagaan sebagai simbol perpaduan, bahasa ibunda boleh dipelajari, dan rakyat juga bebas mengamalkan agama lain, di samping menjaga kepentingan majoriti lainnya. Contoh seterusnya adalah kawasan rukun tetangga.
Ia bersifat kelompok strategik dan telah wujud semenjak tahun 1970 dengan bilangan 8.500 di seluruh negara. Kawasan rukun tetangga kini berkembang dari orientasi security ke ejen pembangunan. Sebagai contoh, dari aspek pendidikan, terdapat kemajuan dalam sistem kebangsaan, antarabangsa, dan vernacular. Manakala dari segi agama, pelbagai aktiviti agama yang aktif serentak dan dilindungi oleh perlembagaan. Platform integrasi yang kedua adalah MESO yang berkonsepkan bawah ke atas. Platform ini melibatkan pertubuhan bukan kerajaan atau singkatannya NGO. NGO berperanan sebagai pengagih habuan pembangunan serta menjadi ejen pemantauan pelaksanaan program untuk minoriti. Sebagai contoh, dari segi aspek sosial, antara NGO yang terlibat adalah My Kasih I Love My Neighborhood, program bantuan makanan utama Love My Neighborhood dan skim mahasiswa pelajar Love My School menggunakan teknologi proprietary untuk menyalurkan bantuan kepada penerima sasaran secara tanpa tunai. Semua pengeluaran dibuat melalui penggunaan MyCard, kad pengenalan berasaskan chip yang diberikan kepada semua rakyat Malaysia, atau kad pintar yang membolehkan mereka mengagihkan bantuan dengan cara yang cekap, telus dan selamat tanpa sebarang masalah. Manakala, dari aspek kesihatan dan hak asasi, antara NGO yang terlibat adalah Tenaga Nita. Ia telah ditubuhkan sejak tahun 1991 dan bagi membela nasib pekerja wanita di sektor perladangan dari segi gaji yang setaraf, keadaan hidup yang baik, dan untuk menghentikan diskriminasi atas keganasan berasaskan jantina. Selain itu, pertubuhan bukan kerajaan yang terlibat dalam aspek pendidikan dan keagamaan adalah Yayasan Sejahtera. Ia memberi khidmat kepada orang dewasa, wanita, belia dan kanak-kanak dalam 40% terbawah daripada golongan berpendapatan di Malaysia, iaitu B40. Melalui program pembangunan keusahawanan, pembangunan kemahiran dan kepimpinan komuniti, Yayasan Sejahtera dapat memupuk komuniti B40 untuk memajukan diri mereka dan mendapat keyakinan untuk terus melangkah ke hadapan. Platform integrasi yang ketiga adalah Mikro, yakni inisiatif Akar Umbi. Contoh platform integrasi Mikro adalah rumah terbuka, yang bermaksud sesuatu perayaan agama disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan memupuk persefahaman di kalangan rakyat Malaysia. Rumah terbuka tidaklah bertujuan mengembangkan agama kepada penganut agama lain. Amalan rumah terbuka memberi kefahaman kepada rakyat untuk berbaik-baik sesama manusia. Ia bertujuan untuk memupuk sesuatu yang unik bagi Malaysia serta membentuk persefahaman yang menyumbang kepada keamanan dan kebaikan kepada negara. Kes Kelantan, Sirih Nengbuah tokoh integrasi Siam Kelantan. Beliau merupakan seorang peminat dan aktivis budaya wayang kulit Kelantan, yakni epik Ramayana yang dipersembahkan dalam dialek Kelantan, serta mempersembahkan tarian makyong dan menora. Berikut merupakan 4 proses integrasi majoriti dan minoriti. Pertama sekali, asimilasi di mana kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama kumpulan majoriti. Contohnya, Siam Kelantan yang mahir bahasa dan dialek Kelantan, serta berstatus bumi putra. Seterusnya, akomodasi. Majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Sebagai contoh, orang Siam Kelantan menganut agama tersendiri yaitu Theravada Buddhism, mempunyai adat resam tersendiri, dan berbahasa Siam. Di samping itu, akulturasi. Pinjam-meminjam adalah unsur budaya di kalangan etnik berbeza, majoriti dan minoriti. Akhir sekali, amalgamasi, yang merupakan asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti, khususnya melalui perkawinan. Contohnya, berlaku perkawinan campur antara orang tempatan dan Siam Kelantan. Kes terkini, penyatuh paduan usaha membina tapak integrasi terkini. Seperti penyelesaian perbalahan mengenai ISET, cara untuk mengatasi masalah ini adalah melalui perdebatan, pertafsiran, dan politik kompromi. Selain itu, penyelesaian konflik kuil Seafield Maha Mariamam, Subang Jaya. Cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memahami kedudukan tempat keramat agama dalam konteks pendekatan analisis trikonsip struktur sejarah biografi antara realiti sejarah dan tuntutan semasa. Seterusnya, saya akan terangkan mengenai pengenalan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada undang-undang lain yang ada di dalam negara. Perlembagaan persekutuan juga menjadi sumber rujukan sekiranya wujud perbezaan undang-undang antara negeri dengan persekutuan.
Maka daripada itu, perlembagaan juga merupakan undang-undang untuk mengawal tingkah laku masyarakat, di samping menyediakan garis panduan kepada kelakuan masyarakat sejagat. Di dalam perlembagaan persekutuan, ianya juga merupakan undang-undang yang menjadi asas kepada pembentukan etika dan tamadun. Oleh itu, perlembagaan persekutuan ini menyediakan ruang tapak integrasi, dan tapak integrasi inilah yang menjadi wahana etika dan peradaban bagi negara Malaysia. Undang-undang juga penting, dan ianya sama seperti perlembagaan persekutuan yang sudah saya terangkan di slide yang sebelum ini. Undang-undang penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat, di samping menyediakan garis panduan kepada kelakuan masyarakat sejagat. Slide yang berikut merujuk kepada perlembagaan. Perlembagaan ini berperanan sebagai panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan atau rakyat. Perlembagaan juga menjadi rujukan utama negara dalam pembentukan undang-undang, dan ianya bersifat progresif dan dinamik. Perlembagaan ini dapat ditakrifkan sebagai satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara dibahagikan dan digunakan. Perlembagaan juga merupakan satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur, serta tanggungjawab pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain dan juga antara autoriti dengan rakyat awam. Slide yang berikut saya akan terangkan mengenai definisi dan konsep perlembagaan. Perlembagaan dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan dan undang-undang yang menjadi asas pembentukan sesebuah negara. Perlembagaan juga merupakan satu dokumen rasmi yang mengandungi segala peraturan dan prinsip sebagai panduan dan sempadan dalam satu pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Sekiranya perlembagaan tidak dipatuhi, ini bermakna negara akan berada dalam keadaan huru-hara dan kerajaan akan dianggap gagal dalam melaksanakan pemerintahannya. Di dalam sesebuah perlembagaan, terdapat 3 institusi yang dicipta seperti Badan Eksekutif, Badan Perundangan atau dikenali Legislature, dan Badan Kehakiman Judiciary. Ketiga-tiga badan ini mempunyai bidang kuasa dan peranan serta beberapa had yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan bagi setiap institusi masing-masing. Seterusnya, saya akan terangkan setiap badan institusi ini. Badan Perundangan yang diwakili oleh ahli parlimen yang bersidang berperanan untuk menggubal undang-undang dan tidak boleh menyerahkan kuasa kepada mana-mana pihak lain serta tidak boleh mempunyai kuasa yang lain. Badan Kehakiman pula berperanan dalam menjalankan penghakiman dan tidak boleh menggubal undang-undang. Badan Eksekutif atau diwakili oleh kerajaan yang memerintah akan menjalankan bidang kuasa eksekutif dan tidak boleh terlibat dalam bidang perundangan dan kehakiman. Melalui perlembagaan ini, kita dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, maju serta dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa oleh badan pemerintah. Seterusnya, saya akan terangkan mengenai perlembagaan dalam konteks Malaysia. Perlembagaan Persekutuan merupakan sebuah dokumen yang bertulis yang telah dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957
Perlembagaan ini telah dibuat mengikut Nasihat Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord William Reid, seorang hakim Mahkamah Rayuan England, dan beberapa ahli yang lain. Antaranya ialah Sir Iver Jennings dari British, Sir William Mackal dari Australia, Hakim bin Malik dari India, serta Tuan Abdul Hamid dari Pakistan. Perlembagaan ini juga merupakan simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara kerana penggubalannya yang dibuat sejurus selepas kemerdekaan iaitu 31 Ogos 1957. Di samping itu, perlembagaan ini juga menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Perlembagaan ini direka bentuk atas kerangka asal Tanah Melayu yang dipersetujui dan wujud sebelum kemerdekaan, dan ianya bersandarkan kepada sejarah, budaya, dan amalan negara serta mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa di Malaysia. Perlembagaan persekutuan ini adalah berasaskan kontrak sosial. Kontrak sosial ini merupakan satu permuafakatan yang dicapai sebelum merdeka melalui satu persetujuan dalam kalangan bangsa Melayu, Cina, dan India. Selain itu, perlembagaan juga digubal berdasarkan 131 memorandum yang mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa di Malaysia, yang kemudiannya diserahkan oleh parti politik dan Pertubuhan Tanah Melayu. Hal ini kerana ianya memperlakukan semua undang-undang yang wujud di Sabah dan Sarawak sebelum Hari Malaysia. Sebagai tambahan, perlembagaan ini juga telah dikanunkan, tetapi boleh dipindah melalui 4 kaedah. Seterusnya, perlembagaan persekutuan telah diluluskan melalui pengesahan undang-undang yang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan perlembagaan ini merangkumi 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. 15 bahagian ini antaranya merangkumi yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, kewarganegaraan, hak asasi, dan lain-lain. Perjanjian ini telah ditandatangani pada 5 Ogos 1997 oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan Raja-Raja bagi negeri-negeri. Perlembagaan persekutuan ini juga merupakan sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan, dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dalam kalangan komuniti. Persefahaman inilah yang dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal negara. Ketertinggian perlembagaan. Perlembagaan di Malaysia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan undang-undang lain yang ada di dalam negara. Ini bermaksud tidak ada institusi yang boleh mengatasi ketertinggian perlembagaan persekutuan tersebut. Tambahan pula, Parlimen memperoleh kuasanya daripada perlembagaan. Namun yang demikian, Parlimen mempunyai kuasa yang terhad dan tidak boleh membuat undang-undang bagi perkara-perkara yang berada di luar bidang kuasanya. Selain itu, ketiga-tiga badan kerajaan seperti Badan Perundangan, Badan Kehakiman, Badan Eksekutif, dan yang di-Pertuan Agong juga adalah tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Ketiga-tiga badan kuasa ini, seperti yang dimaklumkan, adalah tertakluk kepada perlembagaan. Malah, yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara juga turut melaksanakan tugasnya yang sudah termaktub di dalam perlembagaan. Malahan, kedudukan perlembagaan juga adalah lebih tinggi.
dan mengatasi kekuasaan yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah. Akhir sekali, Undang-Undang Persekutuan atau Negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, Mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan sesuatu undang-undang yang digubal oleh Parlimen sekiranya undang-undang berkenaan berada di luar bidang kuasanya dan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Dinyatakan di dalam Perlembagaan dalam Perkara 4-1 bahawa Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah terbatal setakat mana yang berlawanan. Oleh itu, mengikut Perkara 75, Perlembagaan Persekutuan perlulah dirujuk sebelum membuat mana-mana undang-undang negeri agar tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Diingatkan bahawa amat penting untuk semua masyarakat agar sentiasa patuh kepada perlembagaan bagi memudahkan perjalanan jentera pentadbiran di samping menjamin keamanan, perpaduan serta kestabilan politik dan sosial di dalam negara. Baiklah, saya akan membentangkan sejarah dan garis waktu gubalan. Terdapat 7 perkara yang akan dibentangkan, iaitu Undang-Undang Sebelum Kedatangan Penjajah, Melayan Union, Persekutuan Tanah Melayu 1948, Kerjasama Etnik CLC, Pilihan Raya Perikatan, Suruhanjaya Perlembagaan atau lebih dikenali sebagai Suruhanjaya RIT dan Jawatan Kuasa Kerja serta pengisytiharaan perlembagaan. Ini adalah garis waktu bagaimana Perlembagaan Persekutuan dapat digubal. Bermula pada tahun 1955, berlakunya pilihan raya pertama, penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Kemudian pada tahun 1956, persidangan London telah diadakan pada 16 Januari sehingga 6 Februari dan akhirnya termeterai Perjanjian London Kemerdekaan Malaysia pada 8 Februari. Pada masa itu juga telah berlaku lantikan Suruhanjaya Perlembagaan dibekalkan dengan terma-terma lantikan. Seterusnya, Suruhanjaya RIT mengeluarkan draft pertama Perlembagaan Persekutuan. Pada tahun 1957, Jawatan Kuasa untuk mengkaji draft pertama ditubuhkan. Jawatan Kuasa Kerja mengeluarkan kertas putih. Berlaku perbincangan tentang cadangan Jawatan Kuasa Kerja di London pada 10 Mei. Beberapa pindaan dicadangkan. Kemudian, draft kedua dibahaskan dan diluluskan di Parlimen British. Seterusnya dibahaskan dan diluluskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan pada 10 Jun 1957. Akhirnya, Perlembagaan Persekutuan diterima oleh semua negeri. Perkara pertama yang dibentangkan ialah Undang-Undang Sebelum Kedatangan Penjajah. Seperti yang kita ketahui, kita sudah mempunyai dan mengamalkan undang-undang tersendiri sebelum kedatangan penjajah seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan Bantu Bersurat Terengganu. Hal ini membuktikan telah wujud sistem pemerintahan yang tersusun di Tanah Melayu walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan. Selain itu, kita juga mempunyai Islamic Law yang membincangkan undang-undang keislaman. Keadaan ini menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun tersebut itu telah wujud sebelum kedatangan penjajah British. Semasa pentadbiran British, dua buah negeri telah membuat perlembagaan mereka sendiri, iaitu Negeri Johor dan Negeri Terengganu, masing-masing pada tahun 1895 dan 1911. Seterusnya ialah Melayan Union pada 1 April 1946. Di sini saya akan membincangkan Melayan Union dari segi punca, ciri-ciri dan tentangan. Punca Melayan Union diperkenalkan adalah untuk membentuk bangsa Melayan Union, menjimatkan kos pentadbiran dan mengawal kuasa politik Melayu. Ciri-ciri Melayan Union adalah seperti gabungan 11 buah negeri, mempunyai 2 majlis iaitu Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan, diketuai oleh Gubernur, kewarganegaraan mengikuti jus soli, Raja Melayu memelihara agama dan adat Melayu, negeri diketuai oleh Pesuruhjaya.
tentangan dibuat kerana menggugat kuasa Raja-Raja Melayu dan kedudukan orang Melayu. Tentangan dibuat melalui bantahan Raja Melayu, Kongres Melayu diadakan, demonstrasi dan bantahan akbar. Seterusnya, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Setelah mendapat tentangan daripada orang-orang Tanah Melayu, British telah membatalkan Malayan Union. Bagi tujuan menggantikan Perlembagaan Malayan Union, sebuah jawatan kuasa kerja ditubuhkan pada Julai 1946 yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. British menubuhkan jawatan kuasa perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, Cina dan India dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ciri-ciri penting Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diisytiharkan pada 1 Februari 1948 iaitu 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex officio. Sultan-sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri. Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu orang yang lahir dan telah bermastatin di Tanah Melayu dan umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum bumi putera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri. Yang keempat ialah kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Penubuhan Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat 1949 CLC yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perundangan terutamanya berkaitan perlembagaan, politik dan ekonomi. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas orang Melayu serta dasar pendidikan. Tokoh-tokoh yang menganggotai jawatan kuasa ini ialah Dato' Onn Jaafar, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, Tun Tan Cheng Lock, Tan Chee Seng, Sir Ernest Emmanuel Clark Turasinggam. Terusnya yang kelima ialah Pilihan Raya Umum 1955. Pilihan Raya Umum 1955 ialah pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu yang memberi implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Ini disebabkan telah berlakunya kerjasama dan toleransi yang cukup kukuh antara orang Melayu dan bukan Melayu khususnya yang melibatkan pembahagian kerusi pilihan raya. Pembahagian kerusi dan calon, UMNO telah membuat pengorbanan dan kompromi kerana meletakkan calon bukan Melayu di kawasan majoriti pengundi Melayu dan walaupun majoriti pengundi adalah Melayu iaitu 84.2%. Tetapi demi perpaduan dan mengamalkan konsep perkongsian kuasa, UMNO diperuntukkan 35 kerusi sahaja, MCA 15 kerusi dan MIC sebanyak 2 kerusi. Ini mengetepikan pandangan sempit perkauman dan bekerja ke arah menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama telah membentuk kabinet yang terdiri daripada komposisi berbilang kaum iaitu 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan 1 India. Pemilihan kabinet ini menunjukkan satu kerjasama yang baik dengan pelantikan 3 orang Cina dan 1 India untuk memberikan keseimbangan etnik yang terlebih diterima dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Komposisi kabinet pertama ini menunjukkan bermulanya tapak integrasi. Tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat termasuk kelompok etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Seterusnya ialah Suruhanjaya Perlembagaan atau lebih dikenali sebagai Suruhanjaya Reid. Suruhanjaya Perlembagaan merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang penubuhannya diperkenan oleh Baginda Ratu dan Raja-Raja Melayu bagi merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
Suruhanjaya ini juga dikenali sempena nama pengerusinya, iaitu seorang hakim Mahkamah Rayuan England, iaitu Lord William Reed. Suruhanjaya Reed terdiri daripada para ilmuwan dalam bidang perlembagaan, iaitu Sir Ivor Jennings daripada UK, Sir William Michael dari Australia, Hakim B. Malik dari India dan Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. Berikut adalah terma-terma lantikan Suruhanjaya Perlembagaan. Yang pertama ialah satu kerakyatan. Seterusnya, menjamin kedudukan orang-orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Yang ketiga, menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Seterusnya, parlimennya mempunyai 2 dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan akhir sekali, negara persekutuan dengan tumpuan kuasa kepada kerajaan persekutuan. Okey, bagi kerangka asas perlembagaan, ia terbahagi kepada 8, iaitu negara persekutuan, kedua Islam agama persekutuan, ketiga perlembagaan undang-undang tertinggi, keempat adalah elemen warisan, kelima kewarganegaraan yang sama, keenam kebebasan asasi, ketujuh pindaan perlembagaan dan ke-8 perkara subversif dan darurat. Okey, bagi yang pertama adalah negara persekutuan, iaitu mempunyai perlembagaan yang bertulis. Perlembagaan merupakan undang-undang yang tertinggi. Kedua adalah perkongsian darurat. Dan ketiga, negeri-negeri diberi kuasa autonomi yang telah dipersetujui. Seterusnya adalah layanan sama rata antara setiap negeri. Dan yang terakhir adalah perlembagaan ditafsir oleh Mahkamah Tinggi. Yang kedua adalah Islam agama persekutuan. Islam merupakan agama persekutuan yang mana agama lain boleh diamalkan, namun Islam merupakan agama rasmi. Kedua, Islam dan Raja Islam adalah merupakan urusan negeri masing-masing. Seterusnya, Islam bermula daripada sejarahnya tersendiri. Keempat adalah perundangan, pelaksanaan dan pentadbiran Islam. Dan kelima adalah kebebasan beragama. Semua masyarakat bebas mengamalkan agama masing-masing, namun Islam adalah agama rasmi. Okey, ketiga, perlembagaan undang-undang tertinggi. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara. Semua undang-undang yang ada tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan. Seterusnya, walaupun Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara, namun baginda juga tertakluk kepada perlembagaan. Sebarang undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan akan terbatal setakat mana yang bercanggah sahaja. Seterusnya, tidak ada sebarang institusi di Malaysia yang boleh mengatasi kuasa kedudukan perlembagaan sebagai undang-undang yang tertinggi di Malaysia. Selain itu, perlembagaan merupakan rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Yang keempat adalah elemen warisan. Ia merupakan elemen asal perlembagaan persekutuan. Antara perkara yang tidak boleh dipersoalkan adalah agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua adalah kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Seterusnya adalah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga soal kerakyatan. Kelima adalah kewarganegaraan, iaitu peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu. Terdapat 4 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan. Yang pertama adalah kuat kuasa undang-undang, iaitu majoriti rakyat Malaysia mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Sebagai contoh, orang-orang yang lahir atau selepas Hari Malaysia, iaitu pada 16 September 1963. Seterusnya adalah kewarganegaraan melalui pendaftaran.
yaitu seseorang wanita yang berkahwin dengan warga negara Malaysia dan perkahwinannya telah didaftarkan di Malaysia, boleh didaftarkan sebagai warga negara sekiranya dia masih bersuami dan suaminya adalah warga negara dan bermastautin di dalam persekutuan selama 2 tahun sebelum tarikh permohonan dan berniat untuk bermastautin tetap serta berkelakuan baik. Seterusnya juga, seseorang yang di bawah umur 21 tahun boleh didaftarkan sebagai warga negara sekiranya ibu atau bapanya adalah warga negara. Kerajaan persekutuan juga boleh mendaftarkan seseorang di bawah umur 21 tahun dalam keadaan khas yang difikirkan sesuai. Yang ketiga adalah naturalisasi atau kemasukan. Kerajaan persekutuan boleh dalam apa-apa keadaan khas yang difikirkan sesuai atau permohonan seseorang yang berumur 21 tahun atau lebih dan pemohon bukan warga negara, memberikan perakuan naturalisasi sekiranya orang itu telah bermastautin di dalam persekutuan bagi tempoh yang dikehendaki dan berniat berbuat demikian secara tetap, berkelakuan baik dan mempunyai pengetahuan memadai dalam bahasa Melayu. Keempat adalah gabungan wilayah. Sekiranya terdapat wilayah baru yang diterima masuk ke dalam Malaysia selepas Hari Malaysia, Parlimen boleh menetapkan penduduk di dalam wilayah tersebut merupakan warga negara. Seterusnya, bagi hilang taraf kewarganegaraan, ianya terbagi kepada 2, iaitu penolakan dan pelucutan. Bagi penolakan, iaitu warga negara yang berumur 21 tahun atau lebih dan sempurna akal serta telah memperolehi atau hendak menjadi kewarganegaraan negeri lain. Seterusnya, bagi pelucutan, yang pertama adalah telah menjadi warga negara asing, kedua telah menderhaka terhadap kerajaan semasa peperangan, ketiga telah membuktikan dia tidak lagi taat dan setia kepada negara sama ada melalui percakapan atau tindakannya yang boleh mencemarkan keselamatan dan kedaulatan negara. Okey, yang keenam adalah kebebasan asasi, iaitu jaminan hak-hak sivil dan politik. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua adalah kebebasan beragama. Ketiga, kebebasan untuk bersuara. Keempat, hak kepada pendidikan dan harta. Manakala bagi kebebasan yang tidak mutlak, yang pertama adalah kedudukan khas Melayu dan kepentingan komuniti lain. Kedua adalah kewarganegaraan. Ketiga, kedudukan raja. Keempat, bahasa Melayu. Kelima, agama Islam. Dan yang keenam, ianya adalah tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan. Yang ketujuh adalah prosedur pindaan perlembagaan. Yang pertama adalah mendapat pungutan suara majoriti biasa ahli majlis parlimen. Yang kedua, mendapat pungutan suara 2/3 ahli majlis parlimen. Yang ketiga, mendapat pungutan suara 2/3 ahli majlis parlimen dan mendapat perkenan majlis raja-raja. Yang keempat adalah perkara yang menyentuh Sabah dan Sarawak memerlukan pungutan suara 2/3 ahli majlis parlimen dan persetujuan yang di-Pertua Negeri Sabah atau Sarawak. Yang kelima adalah pindaan perlembagaan Malaysia juga boleh dilakukan melalui perkara 150 iaitu melalui deklarasi darurat. Seterusnya yang ke-8 adalah menangani ancaman keselamatan seperti anasir subversif yang mampu mengancam kedaulatan negara, seterusnya darurat besar dan juga jenayah terancang. Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah ialah perlembagaan bertulis pertama di dunia. Ia dijadikan sebagai panduan untuk membentuk sebuah negara Islam yang berdaulat. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam, terutamanya orang Yahudi. Seperti yang kita tahu,
Piagam Madinah mengandungi 47 fasal yang merangkumi 2 bahagian. Dalam bahagian pertama, 23 fasal menyentuh hubungan dan tanggungjawab orang Islam sesama Islam, termasuklah kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dalam bahagian kedua pula, terdapat 24 fasal yang membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap negara Islam Madinah. Terdapat prinsip-prinsip Piagam Madinah. Antaranya ialah sumber. Terdapat 2 sumber Piagam Madinah, iaitu sumber daripada Al-Quran dan juga Sunnah. 2 sumber tersebut adalah sumber utama dalam perundangan negara. Seterusnya, prinsip pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi ialah baginda Nabi Muhammad SAW yang memimpin masyarakat dan negara. Dalam prinsip hak rakyat, hak dan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan negara juga dicatatkan. Manakala dalam prinsip tanggungjawab bersama, rakyat dan pemerintah bertanggungjawab menegakkan keadilan dan membanteras kezaliman. Selain itu, prinsip kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama juga tidak diketepikan. Dalam prinsip tanggungjawab negara, terdapat tanggungjawab terhadap orang bukan Islam termasuklah memberi jaminan keselamatan. Kemudian, prinsip kebebasan bergerak. Prinsip kebebasan bergerak terutamanya kepada golongan Muhajirin yang menjadi sebahagian penduduk Madinah. Prinsip aspek tauhid pula ialah mengakui hanya satu Tuhan sebagaimana yang terkandung dalam fasal 22, fasal 23, fasal 43 dan fasal 47. Dan yang terakhir sekali adalah prinsip kekal adat. Prinsip kekal adat ialah pelestarian dan mengekalkan adat yang baik bagi kaum-kaum Madinah. Dalam implikasi pelaksanaan Piagam Madinah, Madinah menjadi negara Islam yang pertama. Piagam Madinah menjadi penyatuan ummah dalam pembangunan politik, pembangunan ekonomi dan juga pembangunan sosial. Implikasi pelaksanaannya juga membuktikan aspek agama dan aspek politik tidak boleh dipisahkan. Undang-undang Islam dijadikan asas negara dan berjaya mewujudkan keadilan sosial dan pendamaian sejagat. Implikasi Piagam Madinah juga membentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul. Selain itu, krisis kepimpinan di Madinah berjaya diselesaikan. Tambahan lagi, kedudukan politik menjadikan Islam lebih kukuh. Semua masyarakat bebas beribadat dan menyebarkan agama Islam. Selain itu, setiap warga negara bertanggungjawab menjaga keharmonian dan keamanan negara. Dan implikasi yang terakhir pula ialah kedudukan Rasulullah SAW sebagai ketua negara yang dihormati oleh setiap golongan masyarakat dan memperlihatkan baginda menjadi seorang negarawan yang terbilang.